Yang dihormati dan yang dimuliakan, penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Encik Haji Roslan Abdul Manan. Yang dikasihi ketua program dan AJK bertugas seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Dengan segala hormatnya, persilakan Encik Haji Roslan Abdul Manan menyampaikan ceramah beliau. Suka cerita, persilakan. Okey, hari ini sedikit bingkil lah, kita hendak bingkil tentang kemahiran alternatif menjana pendapatan. Okey, idea bingkil ini sebenarnya ialah untuk kita membuka minda, memikirkan hala tuju ataupun alternatif-alternatif yang kita ada bagi sesiapa yang berhadapan dengan kesan langsung daripada wabak COVID-19. Okey, umumnya mengetahui dunia sekarang dilanda pandemik COVID-19. Jadi antara kesan buruk yang paling ketara di dalam yang melanda masalah COVID ni ialah kesan kepada ekonomi. Jadi ada ramai yang terkesan daripada pandemik COVID ni. Jadi di sini saya memberikan beberapa cadangan, pandangan bagi membuka minda bagaimana kita boleh cuba menangani. Saya bukan nak memberikan satu solution atau penyelesaian, tapi memberi alternatif. Satu tajuk bengkel ni, kemahiran alternatif. Okey, kemahiran alternatif yang mungkin kita kena fikir, yang boleh kita fikirkan. Yang pertama saya nak cerita tentang jahitan. Jahitan ni nampak macam simple. Ramai orang terlepas pandang. Dia boleh menjana banyak income ataupun pendapatan daripada menjahit. Okey, contohnya yang pertama contohnya baju kurung. Kalau mungkin pelajar-pelajar wanita atau perempuan semua mungkin tahu yang baju kurung permintaannya sentiasa tinggi. Sentiasa ada orang yang nak upah untuk jahit baju kurung. Jadi dengan ada kemahiran menjahit ni tadi, kita ada income menjahit baju kurung. Yang kedua, kalau kita boleh upgrade lagi kita punya kepakaran menjahit, kita boleh menjahit uniform. Uniform khusus sepertinya uniform jururawat, uniform tentera dan sebagainya, yang itu memang sentiasa ada dia punya order atau ada dia punya tempahan. Satu lagi bidang yang mungkin ramai orang tak nampak ialah kemahiran menjahit busana ataupun baju tradisional seperti tanjak, busana dan sebagainya, yang sebenarnya ada market dia yang tersendiri. Saya ada beberapa orang sahabat yang memang sepenuh masa kerjanya melipat tanjak dan menjahit busana, dan dia survive dengan dia bisnes lah. Okey, kemahiran menjahit tadi juga kita boleh kembangkan lagi kepada barang-barangan kulit. Barang-barangan kulit ni walaupun ketika zaman COVID ni tempahan dia sentiasa ada. Tong ni dijual dengan harga RM30. Sedangkan modal dia saya ingat kita RM10. Jadi nampak kemahiran menjahit ni boleh pergi jauh. Selain daripada tadi kan baju kurung, uniform, busana. Kalau anda ada kepakaran yang lebih, boleh tali pinggang, kulit dan sebagainya. Jadi ini sendiri memberi satu income ataupun pendapatan yang tambahan. Kemahiran alternatif yang lain yang kita ada ialah ketukangan. Jika kita tak ada kemahiran, kita boleh belajar. Tukangan kayu pine. Kayu pine ni saya pilih sebab kayu pine ni murah. Boleh didapati harga yang murah, dan kalau anda tahu contohnya kayu pine selalu dibuat crate ataupun tempat mangkat barang, dan benda kayu tu dibuang, jadi kita boleh ambil secara percuma dan kita boleh usahakan sebagai kerja-kerja keras tangan lah, seperti buat meja, perabot dan sebagainya daripada kayu-kayu yang dibuang ni. Slab kayu, contohnya slab kayu yang orang selalu buat meja, benda ni boleh diusahakan dengan sedikit mesin. Contohnya kita ada chainsaw,
Kayu-kayu orang tebang kita boleh potong sebagai slab, dan harga slab kayu untuk buat meja ni harganya mahal. Ada yang jual sehingga 1,000 sekeping, 2,400, dan ada peminatnya sendiri. Benda ni kita boleh usahakan dan kita kena peka. Contoh nampak orang tebang pokok, kita tahu kita boleh jadikan duit daripada hasil-hasil yang kita usahakan. Juga seperti ukiran kayu. Saya ada seorang sahabat yang mengukir. Kerja dia 24, maksudnya kerja full time dia ialah mengukir. Dia duduk di depan rumah dia mengukir. Mengukir hiasan-hiasan dan sebagainya, dan dia mendapat tempahan yang tak pernah putus. Dia duduk di Terengganu, memang kerja mengukir. Dan ada juga kawan-kawan saya yang kerjanya membuat sarung senjata contohnya. Buat senjata, pertukangan besi dan sebagainya yang tempahannya tak pernah putus. Sentiasa ada tempahan, dan ada seorang sahabat saya contohnya, dia punya tiu tempahan sampai 3 bulan. Jadi kita tahu income dekat situ banyak dan ada yang kita ramai telah lepas pandang. Okey, begitu juga makanan-makanan. Saya ada sahabat yang kerjanya jual popcorn, yang buat kek, roti, donat, kuih-kuih, western food, kambing perap. Nanti saya akan ceritakan secara detail lagi lah. Bertanya, patut ke kita gadai atau pajak emas untuk dapatkan modal, ataupun ada sumber-sumber lain yang kita boleh dapatkan macam modal? Okey, dia ada dua yang kita kena faham bila kita berurusan dengan emas. Yang pertama pajak dan yang kedua gadai. Ada beza kan pajak dan gadai. Okey, kalau kita pajak maksudnya kita letak emas kita, biasanya contoh emas kita harga dia 5,000. Jadi kita pajak biasanya dia akan bagi pinjaman kepada kita sekitar separuh daripada itu, dalam 2,500. Tapi kita kena tebus dalam tempoh masa yang terhad. Okey, jadi bila kita memajakkan emas tadi, kita kena tahu pula apa yang kita nak buat. Sebab kita kena plan. Contohnya kita rasa kita boleh usahakan sesuatu, dan dalam tempoh, contohnya kita pajak 3 bulan, dalam tempoh 2 bulan kita mampu menjana kewangan untuk kita tebus balik kita punya emas tadilah. Betul? Jadi rancang dengan baik. Kalau seseorang ada kemahiran dalam bidang teknologi, bagaimana mereka boleh menjana pendapatan menggunakan kemahiran teknologi dia orang? Balik pada cerita yang saya kata tadi, ialah apa yang kita mampu buat dengan ilmu yang kita ada. Okey, contohnya saya ada kenal seorang, kalau mungkin bukan generasi korang semua lah, seorang orang yang bijak. Dia menghasilkan banyak benda-benda berkaitan robotik, mesin, automation dan sebagainya, yang dia boleh gunakan benda tu untuk menjual lah tadi. Dia buat mesin, contohnya buat mesin memproses makanan. Dia buat sendiri tau, dia buat sendiri ni, dan dia bukan lulusan universiti pun. Tapi kerana minat dia, jadi dia cuba belajar, dia bekerja dan belajar dengan orang yang pandai. Dia berjaya menghasilkan mesin yang dia cipta sendiri. Jadi daripada situ kita boleh jadikan contoh yang dengan ilmu kita ada tadi, kita boleh jana pendapatan. Contohnya ada orang yang saya kenal, dia lulusan bahagian chemistry ataupun chemical. Dengan ilmu yang dia ada tadi, dia memajukan produk-produk seperti ubat-ubatan ataupun makanan kesihatan. Jadi dia dah ada basic yang dia boleh faham tadi kan, tentang macam mana nak dapatkan certain ingredient dan sebagainya. Jadi dengan ilmu yang dia ada tu, dia boleh menghasilkan certain produk. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik penceramah kita, Encik Haji Rostan Abdul Manan, atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini.
Tidak lupa juga majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program kemahiran alternatif menjana pendapatan ketika musim COVID-19. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.